Kita bermaklum pandemik COVID-19 ini telah menjejaskan lebih 180 buah negara dan tidak terkecuali juga rakyat Malaysia yang berada di negara luar dan antaranya di Arab Saudi dilaporkan ketika ini terdapat lebih 16,000 kes positif COVID-19 dengan kematian 136 kematian dicatatkan di Arab Saudi saja. Dan untuk bercakap lebih lanjut mengenai keadaan di sana dan apakah nasib rakyat Malaysia yang berada di luar negara ketika ini, bersedia melalui Skype ketika ini adalah Ijaz Zainuddin, warga Malaysia yang berada di Arab Saudi. Saya difahamkan Ijaz sudah 5 tahun menetap di Arab Saudi dan juga merupakan pengasas bersama Al-Tawaf Group iaitu yang syarikat menyediakan perkhidmatan travel dan juga umrah kepada jemaah Malaysia. Assalamualaikum Ijaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijaz, apa khabar dan Ijaz dan keluarga ketika ini? Alhamdulillah, semua baik. Ijaz, mungkin Ijaz boleh kongsikan bagaimana situasi ataupun kita nak memahami gambaran bagaimana perintah kawalan ataupun mungkin lockdown di Arab Saudi ketika ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Untuk di Arab Saudi agak berbeza dari Malaysia kerana semua arahan-arahan adalah sangat drastik ya. Contohnya untuk Ramadan, dia punya PKP dia berbeza dengan sebelum Ramadan. Sekarang ni untuk Ramadan dia punya startnya ialah pada pukul 5 petang hingga 9 pagi. Waktu PKP ataupun di sini hanya kita panggil sebagai curfew. Tetapi saya dimaklumkan pagi tadi ada perubahan juga dan dia telah melonggarkan sedikit curfew ini. Jadi saya akan kongsikan juga sedikit perbezaan dan persamaan. Antara yang berbeza ialah dari segi saman. Jadi siapa yang ditangkap melanggar arahan ini akan terus disaman RM10,000. Dan selain itu, solat di masjid tak dibenarkan kecuali di dua masjid, iaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Walaupun dibenarkan pada solat di masjid, kedua buah masjid ini, hanya orang-orang staf masjid sahaja dibenarkan untuk solat. Dan itu dari segi makanan asas tak ada masalah. Dan di sini apa yang saya dapat lihat, tiada panic buying tu tak ketara lah. Ijaz, kalau kita saksikan tadi mungkin Ijaz tidak dapat melihat visual, tapi visual yang kita paparkan sebentar tadi adalah visual gambar lama sebelum ini dan kita sebermaklum ketika ini di Mekah seperti yang Ijaz sebutkan dan daripada gambar-gambar yang kita dapat laporan daripada media antarabangsa menunjukkan sudah hampir tiada aktiviti melainkan seperti yang disebutkan oleh Ijaz tadi. Selain daripada itu Ijaz, apa perubahan ataupun normal baru yang Ijaz rasakan sedang berlaku di Arab Saudi ini? Untuk normal baru saya nampak dari segi dua aspek. Pertama adalah dari sudut IT. Penggunaan IT sekarang ni sangat berleluasa dan dimanfaatkan oleh hampir semua rakyat di Arab Saudi ni. Tak kira warga tempatan atau warga asing. Dan seperti pembelajaran, perniagaan, pembelian kereta online semua sudah dilaksanakan. Yang kedua, yang saya nampak ialah dari segi adat. Ada perubahan dari segi adat, iaitu saya bagi contoh satu di Arab Saudi, mereka bila bersalaman, mereka suka cium pipi ke pipi. Betul. Jadi dengan adanya COVID-19 ni, adat itu harus dihentikan buat seketika. Jadi perubahan-perubahan kecil ini akan mendapat implikasi yang besarlah pada warga di sini. Saya pasti perubahan itu adalah antara perubahan yang kita boleh lihat
berlaku di seluruh dunia juga, tapi mungkin sedikit sukar bagi sesetengah masyarakat. Dan Ijaz juga boleh kongsikan, sekarang ini kita sudah masuk Ramadan, 3 Ramadan, dan kemeriahan berpuasa di Arab Saudi, di Mekah ataupun di Madinah itu mungkin pengalamannya sedikit berbeza sebelum ini. Tetapi ketika ini, di saat ini, ketika dunia sedang melalui fasa sakit, maksud saya sedang berperang dengan COVID-19 ini, bagaimana keadaannya? Saya pasti bukan saya sahaja terkesan dengan keadaan ini, iaitu selalunya pada bulan puasa saya akan ke Mekah. Dan saya pasti ramai juga rakyat Malaysia juga ke Mekah. Jadi perubahan ini saya nampak biasanya masjid penuh. Tak kira bukan saja di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, seluruh masjid di Arab Saudi biasanya malamnya penuh dan aktivitinya sangat galak pada waktu malam. Ini juga ditambah faktor bulan puasa di waktu musim panas. Malamnya akan jadi lebih ini ya. Subuhnya akan lebih dekat dengan subuh, iaitu subuh pukul 3 pagi. Okey. Dan Ijaz, selain itu Ijaz, kita juga seperti saya sebutkan tadi, Ijaz juga mempunyai perniagaan sendiri, menyediakan perkhidmatan travel umrah kepada jemaah Malaysia, dan sektor pelancongan antara yang terjejas teruk akibat COVID-19 ini. Melihat kehadapan macam mana nanti kita Ijaz dan perniagaan Ijaz yang diusahakan Ijaz ini boleh bangkit kembali, boleh mengadaptasi dengan normal baru ini pasca COVID-19. okey, alhamdulillah saya dari Al-Tawaf Group, saya pengasas bersama sahabat saya, diberi peluang untuk mengatur dan berusaha untuk bantu jemaah untuk melakukan umrah. Kami bermula dari sini dan kami expand ke Malaysia. Jadi untuk sektor pelancongan ni semua terjejas. Satu dunia terjejas ya, sektor pelancongan. Jadi apa yang saya nampak pasca COVID nanti akan ada usaha-usaha untuk membangunkan sektor ini. Antaranya mereka, saya pasti sekarang mereka yang badan-badan yang terlibat sedang memikirkannya, dan yang saya nampak yang boleh dibuat ialah seperti SOP boleh ditambah baik, diperketatkan. Kalau kita nampak di Masjidil Haram, semayang dalam keadaan jarak tu sudah dilaksanakan semalam. Untuk Ramadan pertama tidak, tapi untuk semalam saya nampak mereka sudah mula solat dalam keadaan jarak. Jadi saya yakin insya-Allah dari semasa ke semasa usaha untuk memulihkan industri pelancongan ini akan dilaksanakan dengan SOP yang baru dan normal yang baru lah, seperti yang diutarakan tadi. Baik, terima kasih Ijaz Zainuddin di atas perkongsian tersebut. Ijaz Zainuddin merupakan pengasas bersama Al-Tawaf Group. Ijaz, sebelum kita mengakhiri temu bual ini, ringkas saja, ada pesanan ataupun ada kata-kata yang ingin disampaikan kepada rakan-rakan ataupun warga Malaysia yang berada di Arab Saudi ataupun yang berada di Malaysia ketika ini? Untuk seluruh warga Malaysia khususnya, saya harap dapat mengikut arahan pemerintah dan sentiasa berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar segala urusan kita dipermudahkan dan virus ini dapat pulih, insya-Allah. Baik, terima kasih Ijaz Zainuddin. Beliau adalah pengasas bersama Al-Tawaf Group yang menyediakan perkhidmatan travel dan umrah kepada jemaah Malaysia dan juga ketika ini berada di Arab Saudi. Terima kasih Ijaz di atas perkongsian itu tadi.